Salam sejahtera, bersama saya Marzela Sigai, ini Ringkas TVS. Sokongan ahli parlimen terhadap Belanjawan 2021 membuktikan mereka menyedari kepentingan belanjawan itu untuk program rakyat dengan keutamaan ialah bagi melawan pandemik COVID-19. Itu dedah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya belanjawan itu juga sangat penting kepada kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat dan seluruh lapisan masyarakat terutama golongan B40, M40, golongan rentan serta mereka yang kurang bernasib baik. Muhyiddin turut berterima kasih kepada semua ahli parlimen Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Parti Bersatu Sabah yang telah menyokong belanjawan itu dari peringkat dasar, peringkat jawatankuasa hingga kepada bacaan kali ketiga. Belanjawan pertama Kerajaan Perikatan Nasional itu diluluskan di Dewan Rakyat pada Selasa apabila Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Belanjawan 2021 tersebut memperoleh sokongan majoriti ahli parlimen. Rang undang-undang itu diluluskan melalui undi belah bahagian selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju, 108 tidak bersetuju dan seorang tidak hadir. Perdana Menteri berkata sokongan itu membuktikan kerajaan PN sentiasa mengambil kira kebajikan, keselamatan nyawa, kesejahteraan hidup rakyat serta pemulihan ekonomi negara dalam apa sahaja tindakan yang diambil. Jasa dan pengorbanan Allahyarham Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid tiada tolok bandingnya dan akan sentiasa dikenang di minda dan hati setiap rakyat Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan Allahyarham sebagai seorang tokoh akademik dan ekonomi yang unggul dan amat disegani. Tambahnya, Allahyarham juga merupakan seorang pakar ekonomi yang banyak menyumbang idea kepada pembangunan agama, bangsa dan negara termasuk dalam menangani isu kemiskinan di luar bandar. Allahyarham adalah anak watan pertama dilantik menjadi Naib Kaunselor Universiti Malaya dan memegang jawatan itu paling lama iaitu selama 20 tahun sejak 1968. Kata Muhyiddin, di bawah kepimpinan Allahyarham, Pusat Asasi Sains ditubuhkan yang menyaksikan kelahiran ramai doktor, jurutera dan profesional dalam kalangan anak tempatan. Ungku Abdul Aziz, tokoh akademik berusia 98 tahun, meninggal dunia pada kira-kira 4 petang Selasa dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara pada 9.30 malam juga pada Selasa. Komitmen Ungku Aziz dalam memperkasakan ekonomi masyarakat begitu signifikan. Selain penubuhan tabung haji, Allahyarham merupakan penggerak koperasi negara dan merupakan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia angkasa selama hampir 40 tahun iaitu dari 1971 hingga 2009. Ungku Aziz dianugerahkan Profesor Diraja Ekonomi daripada Kerajaan Persekutuan pada 1978 dan beliau juga menerima anugerah kehormat dari lebih 10 universiti dalam dan luar negara. Pada tahun 1997, Ungku Aziz merupakan penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah bagi tahun 1418 Hijrah. Tiada sebarang keputusan yang akan diambil kerajaan berkenaan kemungkinan pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dalam keadaan pandemik COVID-19 dan sehingga keadaan ekonomi pulih. Kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, keutamaan pada masa ini adalah menyokong usaha-usaha memerangi penularan COVID-19, melindungi rakyat dan menyokong perniagaan. Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan sedang menjalankan kajian dan mendapatkan pandangan serta maklum balas pelbagai pihak berkepentingan mengenai kesesuaian untuk melaksanakan apa-apa model cukai kepenggunaan dengan mengambil kira semua aspek. Ia termasuk kelemahan sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan sekarang serta kelemahan sistem GST terdahulu. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan sentiasa menyokong segala usaha dan inisiatif memperkasakan semula industri kreatif yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata setiap penggiat industri harus bijak untuk mengambil peluang daripada sokongan yang diberikan. Beliau menyarankan penggiat seni mengambil peluang daripada pihak Kementerian dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS bagi memajukan industri kreatif dan perfilman negara.
Beliau juga berharap semua pihak dapat berganding bahu dalam menghasilkan karya kreatif yang berkualiti, sekaligus merancangkan semula industri ini sejajar dengan matlamat kerajaan bersama untuk kepesada antarabangsa. Beliau kata demikian ketika menyempurnakan pelancaran teater dalam talian Rasa di Kuala Lumpur pada Selasa. Kehadiran ahli parlimen ke persidangan Dewan Rakyat dengan mengenakan pakaian perlindungan diri PPE untuk menunaikan hal mengundi tidak bermotifkan politik. Demikian tegas Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merujuk kepada kes-kes tertentu sebelum ini. Katanya sebelum ini mereka yang perlu menjalani kuarantin dibenarkan hadir ke sesuatu lokasi untuk diberi hak masing-masing. Mengambil contoh senario yang berlaku pada pilihan raya negeri Sabah September lepas apabila kerajaan katanya membenarkan pengundi untuk mengundi walaupun mereka di kuarantin. Mereka negatif. Hak mengundi di parlimen adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan. Mereka berhak untuk diberikan kebenaran mengundi di dalam parlimen. Dan mengundi dalam parlimen, peraturannya masih lagi perlu hadir secara fizikal di dalam parlimen. Tidak boleh secara online sebagai contoh. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata, kebebasan diberi bukan sahaja kepada ahli parlimen daripada Barisan Nasional, malah kepada ahli parlimen daripada Blok Pembangkang. 2 murid Sekolah Kebangsaan SK Temong yang memenangi anugerah filem terbaik juri kategori sekolah rendah di Brazil baru-baru ini akan menerima insentif daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Insentif akan disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada jam 2 petang 16 Disember 2020. Magres dan Nabiatul melakar sejarah apabila filem pendek animasi mereka bertajuk Batuh Berjanji, The Promised Stone memenangi anugerah filem terbaik juri kategori sekolah rendah dalam festival di Cinema Escola di Alvorada, Fesia, Brazil. Ia mengisahkan mengenai dua sahabat Bibi dan Sarah yang mula menjalin persahabatan selepas Bibi bertemu dan memujuk Sarah yang sedang dalam kesedihan. Fesia merupakan festival filem sekolah antarabangsa Alvorada yang diadakan di Brazil, antara satu acara yang memberi pengiktirafan terhadap karya audiovisual yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini mencencah 73.25 juta berikutan ratusan ribu jangkitan baru direkodkan dalam tempoh 24 jam. Setakat pagi Rabu, data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat kekal negara paling teruk terjejas dengan 16.63 juta kes jangkitan. Ini diikuti India dengan 9.9 juta kes, manakala Brazil merekodkan 6.92 juta kes. Negara yang melebasi angka 2 juta kes ialah Rusia dan Perancis. Manakala jangkitan positif COVID-19 di United Kingdom, Turki, Itali, Spanyol, Argentina, Jerman, Meksiko, Poland dan Iran pula melepasi 1 juta kes. Sementara itu, Peru, Ukraine, Afrika Selatan, Belanda, Indonesia, Belgium, Serbia, Iraq, Chile dan Romania termasuk dalam negara yang merekodkan angka lebih setengah juta kes. Negara dalam lingkungan angka 300,000 hingga 500,000 kes jangkitan coronavirus adalah Bangladesh, Kanada, Filipina, Pakistan, Maghribi, Switzerland, Arab Saudi, Israel, Portugal, Austria dan Sweden. Dalam pada itu, sebanyak 35 negara merekodkan angka positif dalam lingkungan 100,000 kes hingga 300,000 kes. Kebanyakan negara lain masih merekodkan angka positif di bawah 100,000 kes termasuk Malaysia. Gempa bumi sederhana berukuran 5.9 pada skala Richter telah melanda Mindanao, Filipina pada 7.22 pagi pada Rabu. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, dalam satu kenyataan memaklumkan gegaran itu berlaku kira-kira 158 km selatan dari Coronadal City, Filipina pada kedalaman 10 km. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai. Salam hormat dan jumpa lagi.